Ya, tak sama orang yang menginfakkan harta di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dengan selepas. Mereka itu Allah janjikan balasan yang ulaika azam darajah, maknanya lebih besar darjat orang-orang yang memberikan sebelum. Adapun yang memberikan harta sebelum dan selepas, wa kullan wa'adallahu al-husna, dua-dua pun Allah janjikan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dengan setiap apa yang kamu buat tu Allah tahu. Maklum, tahu sangat. Jadi apa pun yang kita buat ni tak payah susah hati sangat. Sebab apa? Sebab dalam pengetahuan Allah. Ya, ustazah pun kadang-kadang cakap kat diri sendiri, tuan-puan, dalam hidup ni dia kena sederhana aja semua benda juga. Maknanya kita pun kadang-kadang kita tu jadi gopoh-gapah, gelojoh, terburu-buru ya. Sebenarnya dalam kerangka meraih perhatian makhluk. Dan cuba bayangkan tuan-puan, kalau tuan-puan boleh bersetujulah dengan ustazah, tak setuju pun tak apa ya, sebab ini pandangan ustazah saja, bukannya ayat Quran ke apa. Bagi ustazah tuan-puan, untuk mendapatkan pandangan Allah lebih mudah daripada mendapatkan pandangan makhluk. Setuju ke tidak? Sangat mudah mendapatkan pandangan Allah. Pandangan Allah, kita nak dapat pandangan makhluk payah tuan-puan. Ya, nak kena jaga, kan? Kadang-kadang ada kos pula. Nak dapat pandangan makhluk ni kena bayar data handphone, kena ada internet. Tak ada internet tak dapat pandangan makhluk, kan ya? Kena payah, kan? Tapi Allah Azza wa Jalla, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah itu dengan setiap yang kamu buat khabirun, basirun, maha mengetahui, maha melihat. Masya Allah. Tak keluar apa pun tuan-puan bila kita nak meraih pandangan Allah. Allah bagi jaminan dalam Quran. Fadhkuruni adhkurukum. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Ada keluar duit? Tak ada keluar duit. Ada kos? Tak ada kos apa sangat pun. Duduk sorang-sorang saja. Malam-malam contohnya, ya, ingat pada Allah. Astaghfirullahalazim. Ingat pada Allah, minta ampun pada Allah. Allah ingat kita tak? Allah ingat kita. Banding nak minta perhatian manusia, payah. Persaingannya payah, usahanya payah. Jadi hiduplah membetulkan balik i'tiqad kita, perhatian kita. Ya, cukuplah hasbi Allah, hasbunallah. Memadailah bagi kita Allah. Baik pandangannya, baik keredaannya, baik cintanya, baik segala-galanya memadai, amat cukup bagi kita apa saja yang datang daripada Allah, sehingga kita tidak menjadi pemburu kepada cinta dunia, pandangan makhluk dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, kita satu ayat lagi. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Semua ini perlu kepada iman. Nak tak kita memberi pinjam kepada Allah? Ya, sebenarnya segala perkataan, istilah yang diguna pakai, ayat-ayat ni pun ayat Quran. Kalau kita tengok dari segi bahasa, kan, ya Allah, memang macam mana kita nak cakap duit tu, harta semua, segala-galanya daripada Allah. Tiba-tiba kita pula nak minjam kepada Allah, ya. Tapi Allah tu nak hiburkan kita, supaya kita tak rasa keberatan, supaya kita nampak betapa pengasihnya, Rauf, Rahim, maha penyantun, maha penyayangnya Allah kepada kita. Ustazah buat analogi untuk mendekatkan, li taqribi zihni, untuk mendekatkan pemahaman, ya, bukan untuk membandingkan. Contoh macam ni, kita ada duit sebagai mak, ya, ada duit. Okey, anak kita tu daripada kecil lagi, usia dia 10 tahun, 9 tahun, nak pergi solat Jumaat. Jadi kita ni dah biasa dah bagi dia duit, kan? Lepas tu nanti dengan duit yang kita bagi tu dia akan infak kat tabung masjid.
Dia balik, kita puji balik anak tu. Baguslah anak mak ni, dermawanlah dia, baiklah dia. Duit siapa? Duit kita. Betul kan? Lepas tu kita bagi lagi. Kita tahu anak kita suka infak. Ya, lepas tu kita puji anak kita. Bukan saya kita puji, adik ni memang baiklah. Ya, selalu ingat nak masuk tabung masjid. Sebab dia balik bercerita, mak, dah masuk dah tabung masjid. Dia dah bagi dah. Kita pun puji anak kita. Lepas tu kita apa? Tak apa, mak top up lagi RM20. Daripada awal tu memang duit mak pun. Ya. Tapi anak ni dapat ganjaran lagi daripada duit mak tadi. Nampak tak tuan-puan sekalian? Tuan-puan nampak apa di situ? Luhurnya hati mak tu. Baiknya mak tu. Ya. Ustazah cuma nak mendekatkan pemahaman, bukan bandingan. Ya, bagi Allah tiada tandingan dengan apa pun. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bagi kita harta. Allah suruh kita infak. Allah suruh kita pinjamkan di jalan Allah. Allah berikan pulangan berganda. Allah berikan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan. Allah puji kita. Allah bagi kita syurga dengan apa yang Allah beri kepada kita. Maha suci Allah, yang maha penyantun, yang maha dermawan, yang maha baik. Kita tak selayaknya pun dipuji. Sebab kita tahu kan, kes cerita ni tadi daripada awal, kita tahu kita tak ada apa-apa. Bukan kita yang patut dapat ganjaran, bukan kita yang patut dapat balasan, tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kaya, Allah Al-Barrur Rahim, Maha Dermawan, Maha Penyayang. Sebab itu heran muslimin muslimat kalau kita tidak jatuh cinta dengan Allah. Ya, kalau kita tak rasa pada penghujung-penghujung baki usia kita ni tak rasa mendalam sangat ya keimanan, kesetiaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan kita pun baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bila kita tadabbur ya muslimin muslimat sekalian, hati kita tu bertambah baik, subur iman, makmur jiwa kita ni, ya, semangat dan segar nak buat kebaikan. Kita sangat memerlukan masa ke semasa tazkirah, muhasabah, peringatan ya, sebab kita manusia biasa, ada musuh di luar dan di dalam. Mudah sangat terlupa dan terleka. Jadi sahabat-sahabat semua, kita berhenti setakat ayat yang ke-11 ya. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-12. Jadi insya-Allah ustazah mendoakan agar Allah memudahkan kepada kita semua untuk menghafal 12 ayat ini. Kau suka je nak naik kan? Ustazah akhiri ya tuan-puan dengan satu hadis Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, ia berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku datang menemui Nabi SAW dan ketika itu baginda sedang membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan mengumpul, koleksi. Macam-macam koleksi. Dengan koleksilah kamu dilalaikan. Sampai bila? Sampai bila nak ngambil koleksi ni? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menjadi tetamu kubur. Sampai kamu jadi tetamu kubur. Baru kamu akan berhenti daripada mengumpul kesebukan-kesebukan yang tidak membawa manfaat kepada kehidupan kita selepas mati. Qala, dan Nabi telah bersabda, Yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam ni tak habis-habis. Bukankah anak Adam ni tak habis-habis? Asyik berkata mali, mali, hartaku, hartaku. Itulah kerja anak Adam ni. Tuan-puan tahu kenapa dipanggil mal? Harta dalam bahasa Arab malun. Banyak amwal. Ya, kalau mufrad mal. Kenapa dipanggil mal?
Macam asrun ya, asrun ni masa kan, wal asri, masa. Asrun ni daripada perkataan ain sad ra, asara. Asara ni boleh dipecahan kepada asir, jus lemon, asir laimun. Kan pergi Mekah kan, nak asir. Kenapa digunakan perkataan masa daripada pecahan maksud asara? Maksud dia apa? Macam mana jus lemon tu tuan-puan, ambil lemon, ambil buah, kita pulas dia sehabis-habisnya, maksimum kita pulas dia, baru kita akan dapat manfaat manis dia, jus dia. Habis-habis pulas. Demikianlah al-asr, masa. Masa bukan semata-mata masa, tapi masa kena dipulas, dimanfaatkan. Ya, manipulasi habis-habis masa, baru nampak dia punya kesan, asir. Sama macam mal daripada perkataan apa? Mala yamilu. Apa dia mala yamilu? Kecenderungan. Kecenderungan, sampai harta tu nak panggil mal. Daripada harta, perkataan mal tu nampak dah apa dia? Manusia terlalu cenderung kepadanya, namanya mal. Dan Nabi kata inilah manusia, kerja dia beratib mali, hartaku. Bukankah kamu tidak mendapatkan dari hartamu, melainkan hanya apa yang kamu makan, lalu hilang dalam perut kamu dan habis? Atau apa yang kamu kenakan, lalu rosak? Atau apa yang kamu sedekahkan, lalu datang sebagai bekal kamu di akhirat? Jadi, bila Nabi baca Alhaakumut Takatsur, ya Nabi ingat kepada apa? Sepatutnya manusia kena berfikir dengan sesuatu yang besok hartanya juga akan datang memberi manfaat di akhirat, dalam bentuk dia sedekahkan, dia gunakan di jalan yang boleh membawa kemanfaatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukanlah maksud ustazah tu, kita jangan salah faham ya, bukan maksud dia balik rumah ni habis semua kita bagi, anak nak bayar yuran sekolah tak ada, mak dah infak semua dah kan. Masalah juga. Maksud menguruskan infak ni termasuklah memberikan nafkah kepada keluarga, tanggungjawab kita, termasuk semua sekali tu. Bukan suruh bagi orang semata-mata. Ni kerabat ni lagi utama. Ya, saudara mara kita yang susah kita tolong, nak bayar yuran itulah inilah. Jadi digunakan. Sebab itu seorang isteri yang menolong suami dia dengan duit yang dia ada juga, ya, maknanya dia boleh tolong juga, dia dapat dua pahala. Pahala sedekah dengan pahala qarabah. Wallahu a'lam ya, kita berhenti dulu setakat ini. Terima kasih kepada semua. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.